Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sulianah binti Muhammad Salih. Nombor metrik 9207-1701-5982-001 dan saya daripada OUM Johor Bahru. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Sistem Otomasi Bangunan Bersepadu IBAS. Ada 4 agenda pembentangan yang saya akan bentangkan pada hari ini. Yang pertama, integrasi dan logik sistem IBAS. Yang kedua, analisis kajian kes. Yang ketiga, tinjauan masa depan. Dan yang terakhir, refleksi. Apa definisi dan peranan IBAS? IBAS adalah Integrated Building Automation System yang merupakan sistem kawalan bersepadu yang menyatukan semua subsistem elemen dalam satu platform pengurusan terpusat. Terdapat 4 fungsi utama iaitu memantau keadaan bangunan masa nyata, yang kedua, mengawal HVAC, pencahayaan, masa dan keselamatan, yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan tenaga secara automatik, dan yang terakhir, mencana data trip untuk menyelenggara ramalan. Seterusnya, saya pergi pada aliran data yang pertama iaitu penderian. Terdapat 5 tahap tindakan mekanikal. Yang pertama adalah penderian, yang kedua penghantaran, yang ketiga geodesi proses, yang keempat arahan, dan yang terakhir sekali adalah tindakan. Analisis kajian kes yang kedua adalah di Menara Warisan Merdeka di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan ketinggian sebanyak 492 meter dengan 106 tingkat, berfungsi sebagai pejabat komersial berprestasi tinggi dengan iklim terbitan lembut sebanyak 1234 darjah Celsius sepanjang tahun dan dapat berkecuali KPI terkini dengan penilaian 15,000 pengguna sehari. Terdapat beberapa cabaran IBAS di iklim tropika, iaitu beban penunjukan yang tinggi. Yang kedua, variasi penghunian sepanjang hari daripada pukul 6 pagi sehingga pukul 11 malam. Yang ketiga, pencahayaan semula jadi kurang konsisten akibat awan. Yang keempat, kualitas udara dalam tropika dengan kepadatan yang tinggi. Yang kelima, penyertaan tenaga pincang yang mahal. Yang terakhir adalah penjimatan tenaga versus keselesaan penggunaan. Building automation systems. Building automation systems, or BAS, are transforming energy management in modern buildings by integrating and automating functions like heating, ventilation, air conditioning, lighting, and security. Acting as a central hub, BAS optimizes these operations to maximize energy efficiency without compromising comfort. Using real-time data from sensors, BAS adjusts systems based on occupancy, time of day, and outdoor temperature to minimize waste and reduce energy costs. A major advantage of BAS is its ability to offer real-time monitoring and control.
Operators can track energy usage across systems and make adjustments through a single interface, improving decision-making for energy management. For instance, BAS can automatically dim lights or adjust HVAC settings when rooms are unoccupied, leading to substantial energy savings over time, especially in large buildings. With advancements in cloud technology and AI, BAS has become even more powerful. Cloud capabilities allow remote access to multiple properties, while AI enables predictive management, anticipating patterns like peak occupancy and seasonal changes. AI-driven BAS can also detect potential equipment issues early, allowing for proactive maintenance and further energy savings. BAS not only improves energy efficiency but also enhances building performance and comfort. By automating and optimizing key systems, BAS creates a comfortable environment while reducing operational costs. Scalable for various building sizes, BAS is becoming essential for sustainable building design as energy costs rise and the need for greener solutions grows. Saya jelaskan ringkas membangun pertukaran di antara keselesaan versus kelestarian tenaga. Saya pergi kepada keselesaan pengguna dahulu. Yang pertama, kawalan suhu zon. IBS mengatakan suhu di antara 22 hingga 24 darjah Celsius per zon VAV adaptif dan penderia pembumian PIR. Yang kedua, pencahayaan pribadi. Sistem BALI membolehkan pengguna laras kecerahan melalui aplikasi mudah alur dalam had 300 hingga 750. Yang ketiga, kualiti udara. DCV berasaskan CO2 memastikan udara segar biasa mencukupi. Seterusnya, kelestarian tenaga. Chiller sequencing optimal, di mana IBS mengoperasi chiller pada beban optimal dengan menjimatkan 18 hingga 32% tenaga penunjukan. Set bed mode automatik. Apabila zon kosong, set point dinaikkan kepada 27 darjah Celsius. Penjimatan tambahan 12 hingga 18% tenaga HVAC. Dan yang terakhir, peak demand management, di mana IBS menanggung beban kritikal semasa waktu bekerja dengan penjimatan cas hingga sehingga 8 hingga 15%. Seterusnya, hasil prestasi IBS dengan impak kuantitatif. 40% penjimatan tenaga HVAC, 35% pengurangan kos penyelenggaraan, 30% peningkatan kualiti udara, 11% peningkatan produktiviti pengguna. Seterusnya, tinjauan masa depan, digital twin dan kecerdasan buatan. Digital twin atau kembar digital adalah teknologi terbaru. Kembar digital adalah replika bangunan fizikal dalam masa nyata yang mengintegrasikan data BAS hidup, model BIM dan algoritma AI untuk mensimulasi, meramal dan mengoptimalkan operasi bangunan sebelum sebarang perubahan fizikal dilaksanakan. Simulasi masa nyata. Model maya bangunan menerima data daripada semua penderia IBS dan memastikan keadaan digital secara berterusan. Jurutera boleh mensimulasi senario what if, contohnya kesan pengurangan set point 1 darjah Celsius terhadap penggunaan tenaga chiller tanpa mengganggu operasi sebenar. AI mengoptimalkan prediktif. Algoritma pembelajaran penguatan reinforcement learning dalam digital twin belajar corak beban bangunan dari masa lalu dan meramalkan penerapan IBS optimal untuk hari berikutnya. Seterusnya, penyelenggaraan zero downtime. Digital twin menggabungkan data getaran,
suhu motor dan arus daripada IBS telah melatih dekorasi peralatan untuk melama kegagalan komponen sehingga 2 hingga 4 minggu lebih awal. Ini membolehkan penyelenggaraan dirancang tanpa mengganggu operasi. Seterusnya saya akan beri kepada refleksi etika jurutera reka bentuk dalam sistem automatik. Yang pertama, keselamatan sebagai keutamaan mutlak. Jurutera bertanggungjawab memastikan IBS tidak menjejaskan sistem kritikal seperti sistem pemadam api dan sistem pengudaan kecemasan. Kegagalan IBS masa kebakaran tidak boleh berlaku. Protokol fire safe mesti direka bentuk supaya HFDAC secara otomatik beralih kepada mod kecemasan apabila sistem kebakaran diaktifkan. Yang kedua, privasi data dan keselamatan cyber. IBS mengumpul data pengguna, corak gerakan dan data pribadi pengguna melalui pendirian. Jurutera mesti memastikan data ini dilindungi melalui penyimpanan AES 256. Kawalan akses telah sedang mematuhi Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 di Malaysia. Sistem yang disambung kepada internet IoT terdedah kepada serangan cyber. Seterusnya, keadilan kesamaan keselesaan. Sistem kawalan Zoom automatik yang telah direka bentuk secara saksama supaya semua kawasan bangunan mendapat tahap keselesaan yang sama. Jurutera mesti mengelakkan senario di mana algoritma mengoptimalkan tenaga memerlukan keselesaan pengguna di lantai tertentu untuk mencapai penjimatan tenaga korban. Seterusnya, accountability profesional. Setiap keputusan yang berbentuk IBS mesti ada dokumentasi dengan IP dan boleh diaudit. Jurutera perlu mematuhi piawaian MS 1525/2019 Malaysia, AFHRE 90.1 dan IEC 62443 untuk keselamatan sistem kawalan industri. Kegagalan sistem yang menyebabkan kecederaan atau kerugian adalah tanggungjawab profesional jurutera. Pengurusan yang boleh saya buat adalah IBS berfungsi sebagai otak bangunan, menghubungkan 3 lapisan kawalan daripada penderia sehinggalah pemilihan berpusat melalui protokol. Yang kedua, kajian kes menara warisan mereka membuktikan IBS dapat mengurangi keselesaan pengguna dan penjimatan tenaga sehingga 40%. Digitalisasi bersama AI akan mentakdirkan semula masa depan BAS dari kawalan reaktif kepada pengoptimal prediktif yang sebenarnya autonomi. Terakhir, tanggungjawab etika jurutera melangkumi keselamatan privacy, data PDA, keadilan, keselesaan dan profesional yang boleh dioptimalkan.